Assalamualaikum. Kita orang ingin membentangkan projek kita iaitu gabungan meja dan kursi. Introduction untuk projek kami adalah kesemua aktiviti ini memerlukan manusia menggunakan peralatan dan ruang untuk melakukan kerja. Begitu juga dalam aktiviti pembelajaran di mana manusia memerlukan kerusi dan meja untuk tujuan tersebut. Kerusi digunakan untuk duduk dan menampung berat manusia, manakala meja digunakan untuk menulis, membaca, melukis dan sebagainya. Keselesaan dan keselamatan adalah penting untuk memastikan pembelajaran dengan lebih berkesan. Okey, untuk slide seterusnya adalah masalah. Kita orang dah senaraikan 3 masalah. Yang pertama adalah ruang rumah mereka sempit, tidak mempunyai ruang khusus untuk menjalankan tugas, menyebabkan kerja-kerja sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan iaitu KP dilakukan di atas kerusi dan meja bagi memudahkan pembelajaran tersebut. Yang kedua, meja dan kerusi di rumah juga menghadkan pergerakan kerana sukar untuk bergerak ke mana-mana. Untuk permasalahan yang ketiga adalah pelajar menghadapi masalah sakit belakang, ketegangan otot serta sengal di peha dan betis kerana kursi di rumah tidak mempunyai cushion. Itu sahaja daripada saya. Saya paskan slide seterusnya kepada kawan saya. Seterusnya, objektif projek. Berdasarkan tujuan kajian yang telah dinyatakan di atas, kajian ini dijalankan bagi memastikan permasalahan dan kesulitan yang dialami oleh reka bentuk kursi dan meja belajar di rumah yang telah sedia ada. Kajian ini adalah untuk mencapai objektif seperti A. Menghasilkan reka bentuk gabungan kursi dan meja yang bercirikan ergonomik. B. Menghasilkan reka bentuk pelbagai fungsi seperti mempunyai pengecas USB dan roda. Seterusnya, manfaat kepada masyarakat. Walaupun pada masa ini, dunia sedang mengalami wabak COVID-19 yang menghadkan pergerakan manusia dengan pantas, gabungan reka bentuk kerusi dan meja ini juga boleh digunakan oleh mereka yang bekerja dari rumah secara online seperti kerani, guru dan sebagainya. Selain itu, gabungan meja dan kerusi ini juga boleh digunakan di dapur. Dan tujuannya adalah untuk duduk sambil makan atau duduk sambil makan atau memotong makanan atau apa-apa kerja di dapur. Benefit to society. Given that at present the world is experiencing a rapidly contagious COVID-19 epidemic that is limiting human movement. This combined design of chair and table can also be used by those who work from home online, such as teachers, clerks, and so on. In addition, this combination of table and chair can also be used in the kitchen. The purpose is to sit while eating, or to sit while eating or cutting food, or any work in the kitchen. Okay, I will continue with project objective. Based on the purpose of the study stated above, this study was conducted to determine the problem and difficulties experienced by the design of chair and study desk in the existing home. This study is to achieve objectives such as: first, produce a combination design of chair and table that are ergonomically characteristic. Second, produce multifunctional design such as having a USB charger and wheel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamim bin Wan Anwar, nombor metrik 13 3A 19F1044. Saya akan menyambungkan pembentangan ini mengenai tajuk Detail of Project. Kami memilih tajuk Combination of Table and Chair sebagai perabot terbaru ciptaan kami. Kami memilih bahan
bahan iaitu paintwork, wire, charger adapter, work USB sebagai bahagian utama projek ini. Seterusnya foto drawing yang kami reka khas untuk projek kami. Pandangan hadapan, saiz dan ukuran adalah rekaan kami dan sama seperti meja dalam kelas. Pandangan kursi, kami meletakkan cushion sebagai bahan ergonomik. Ini bahagian sisi kiri semasa digabungkan. Pandangan sisi kanan semasa projek digabungkan antara kerusi dan meja. Sekian dari saya. Saya Muhammad Syarif Izzat bin Zawi, F1094. Keputusan dan perbincangan daripada hasil kerja ini diharapkan dapat membantu pengguna yang mempunyai rumah yang sempit dan juga mereka yang belajar dari rumah, iaitu PDR. Selain itu, hasil kerja ini juga diharapkan dapat membantu pengkaji dalam menghasilkan produk yang terbaik pada masa hadapan. Ini adalah perlu untuk menjana idea baru dan kriteria yang berbeza dan lebih sistematik. Yang kedua iaitu perbincangan. Kajian ini dilakukan dengan membuat pemerhatian dan juga mengedarkan borang soal sidik dengan menggunakan medium Google Form untuk mencari masalah kerusi dan meja belajar di rumah atau di ruang yang sempit. Bagi hasil kajian ini, pengkaji telah mengetengahkan beberapa kemudahan dan juga cuba mencapai tahap ekonomi yang terbaik pada kerusi dan meja belajar. Kerusi dan meja belajar kali ini, pengkaji cuba menjadikan satu kerusi dan meja lebih berbagai fungsi. Ini adalah jawapan analisis data daripada projek kami. Dan kami memilih 40 orang responden untuk menguji tahap ketahanan meja dan kerusi kami. Dan ini adalah peratusan responden yang menjawab borang soal sidik kami. Yang seterusnya iaitu potensi pengkomersilan. Yang pertama iaitu reka bentuk projek. Saiz yang sesuai diletakkan di ruang yang sempit. Yang kedua iaitu ketahanan. Material yang digunakan dipercayai mempunyai kekukuhan yang tinggi dan ianya tidak mudah pecah dan tidak mudah haus. Dan yang ketiga iaitu kos produk. Kos untuk produk reka bentuk gabungan meja dan kerusi adalah berpatutan. Yang keempat iaitu keselamatan. Produk yang dihasilkan adalah mesra pengguna dan tidak menyebabkan kesan sampingan terhadap kesihatan individu. Selain itu, bucu meja juga tidak tajam dan tidak membahaya.